Kini, realiti hartanah. Ya, salam sejahtera, anda bersama-sama dengan saya Natasha Aimi. Pada waktu ini kita dalam program Realiti Hartanah. Okey. Dan di radio at TV dah tentunya pada edisi kali ini dan bersama-sama dengan saya. Ya, pada waktu ini kita ada tetamu kita iaitu Encik Tiras Devaraj Paul. Okey, kita nak bawakan topik yang sangat menarik iaitu tentang hartanah. Kuasa membeli kian terhakis. Benarkah? Okey, jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Tiras kerana bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Okey, kita nak dengarkan secara ringkas Encik Tiras. Apakah yang dilakukan oleh My Property Data ini? Apa fungsi ataupun bidang tugas My Property Data? Okay, first of all, terima kasih sebab jemput kami datang ke radio ni pada hari ni. Okay, so My Property Data basically kami ni mengumpul dan membekalkan data-data seperti data transaksi jual beli, data sewa dan data lelongan dan juga data pembangunan baru. Okay, so our source of main source kami dapat daripada Jabatan Penilaian. Okay, so dan juga melalui inisiatif sendirilah. So okay, so data yang kami kumpul lebih kurang terdiri daripada lebih kurang 20 tahun worth of data. Okay, dan kami juga serve client daripada contoh macam valuer, banks, macam ejen hartanah dan juga pemaju hartanah. Okay. Kami juga melakukan analisis. Okay. Contoh macam market study untuk lebih memahami pasaran hartanah dan juga untuk membantu untuk contoh macam developer kan. Contoh dia nak spot trend, spot opportunity. Contoh dia nak buat market study, nak tengok rumah apa yang perlu dibina dan harga yang perlu ditetapkan. So kami tolong untuk buat semua ni buat masa sekarang. Baik. Okey, mungkin boleh sedikit Encik Tiras kongsikan daripada mana mungkin sumber yang diperolehi oleh syarikat My Property Data ini? Okey, sumber macam saya sebentar tadi, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, iaitu lebih dikenali sebagai JPPH. Okey. So data transaksi dan data sewaan kami perolehi melalui Jabatan Penilaian lah. So kalau data lelongan pula kami dapat daripada auction house. So dan data pembangunan baru pula kami buat inisiatif sendiri bila kami buat melalui buat market survey dan kami melihat projek terbaru apa yang ada di pasaran, contoh rebate apa yang di-offer dan juga diskaun apa yang di-offer oleh developers. Okey, baik, itu dia secara ringkas apa fungsi ataupun yang dilakukan oleh syarikat My Property Data. Baik, Encik Tiras, benarkah dakwaan yang mengatakan harga rumah mampu milik semakin sukar diperolehi oleh rakyat Malaysia, sukar untuk dimiliki? Dia kata macam mampu milik tapi rupa-rupanya mampu tengok sahaja. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit lah ataupun terangkan sedikit Cik Tiras perbandingan untuk harga rumah ini kan untuk beberapa tahun kebelakangan ini, bagaimana Cik Tiras? Okey. Sejujurnya harga rumah mampu milik sebenarnya memang makin kurang. Okey. Terutamanya untuk golongan B40. Okey. Kami buat satu kajian ni. So contohnya pada tahun 2009 terdapat 65% penjualan harga properti di bawah 300,000. Okey. Namun pada tahun maafkan saya, terdapat 86% pada tahun 2000. Tapi pada tahun 2009 dia telah turun kepada 65%. Baik. Okey. So penurunan yang agak banyak dan pada 2019 pula turun lagi kepada 32%. Okey. So bayangkan dalam tempoh 19 tahun dia telah turun daripada 86% kepada 32%. Betul. So macam you kata tadi, jauh juga tu dia punya jauh, memang jauh sangat. ya? Memang jauh sangat. So memang dia lebih kepada mampu tengok je lah sekarang ni berbanding dengan mampu nak milik kan. Right. So inflasinya memang tinggi, you know. So inflasi ni memang akan berlaku dari masa ke semasa, memang tak boleh nak elak kan. Tapi logically thinking, memang harga rumah pun akan naik bersamaan dengan populasi. So kalau population contoh macam KL, kalau more concentrated, then memang harga rumah pun akan naik lah. Tapi persoalannya sekarang, adakah gaji kita pun naik sejajar dengan inflasi? Betul dia. Itu yang kita nak tanyakan soalan seterusnya, iaitu tentang faktor
faktor kenapa berlaku penurunan yang sangat-sangat mendadak? Kalau kita lihat dalam tempoh berapa tahun tadi? 19 tahun. 19 tahun kan, kita rasakan mungkin akan ada perubahan. Mungkin akan ada tahun yang naik mungkin kan sedemikian. Yep. Tapi kita dah turun lagi. Turun lagi, betul. Faktor paling utama yang menyebabkan berlakunya situasi ini. Okay, faktor paling utama of course inflasi. Inflasi memang tak dapat dielakkan lah, right? Then faktor kos tanah dan juga kos pembinaan juga akan memberi faktor kepada semua ni. Dan juga faktor populasi itself. So populasi macam kalau dia makin meningkat, macam makin concentrated, contoh macam di bandar-bandar utama. Okay. Dan bila ada demand yang tinggi, of course benda ni dia supply and demand kan. So kalau bila ada demand yang tinggi, supply pun of course akan harganya mula akan naik lah. Baik. So jadi bergantung kepada keadaan semasa juga ya. Exactly. Baik. Okey. Dan sekarang ini seperti yang kita ketahui, tahun 2020 yang penuh dengan cabaran ya, dalam macam pelbagai aspek lah kan, dari sudut kesihatan dan sebagainya, pekerjaan apatah lagi. Dan ini tentang pasaran hartanah juga yang dikabarkan sedikit sebanyak terjejas juga kan dengan situasi COVID-19 ni. Okey, jadi kita nak tahu bagaimana secara spesifiknya pasaran hartanah sebelum pandemik, sekarang ini dalam situasi masih lagi pandemik, dan jangkaan untuk masa depan dulu bagaimana? Okay, macam ni. Sebelum pandemik, exactly macam let's say we take January lah. January tahun ni, actually transaksi yang berlaku ni masih banyak, iaitu sebanyak 5,987. Actually dia lebih baik daripada apa yang berlaku Januari tahun lepas, iaitu sebanyak 4,851. Okay. But datangnya Februari, dia dah mula merudum. Memang transaksi turun mendadak. So kami buatlah satu kajian. So pada suku pertama tahun 2019 terdapat 20,814 transaksi. Manakala suku pertama pada tahun 2020 hanya terdapat 7,239 saja. So penurunan sebanyak 65%, which is sangat-sangat banyak lah. So first quarter ni memang kita dah nampak impact untuk COVID ni. Okay. So if you ask me macam mana keadaan dia sekarang kan. Okay, yang ni data dia kita belum dapat sebab transaksi masih tengah berlaku. So the best information buat masa sekarang yang kami dapat melalui sahabat-sahabat kami di yang ejen hartanah ataupun di bank. Okay, diorang dah mula nampak permohonan untuk loan dah mula meningkat balik. Baik. Meningkat balik macam almost similar to sebelum COVID, sebelum MCO. Baik. Right. So things are recovering. So kalau kita tengok balik betul-betul berapa lama dia akan recover, we expect maybe dalam masa setahun atau 2 tahun, sebab mengikut pandemik yang sebelum ni, contoh pandemik virus Nipah dan juga SARS, dia ambil masa lebih kurang setahun dan 2 tahun untuk recover, untuk bounce balik. Tapi memang dia akan bounce balik sebab everyone need a house, semua orang perlukan rumah untuk beli, untuk stay kan. So memang akan bounce balik. Baik. Okey. Ya, jadi kita mengharapkan yang baik-baik sahaja. Mungkin rakyat Malaysia selepas ini kita harapkan lebih, orang kata, ada potensi yang lebih tinggi untuk memiliki rumah sendiri, rumah pertama sendiri mungkin. Okey. Dan kejap lagi kita nak bertanyakan tentang My Property Data. Okey, tentang apa gerak kerja yang dilakukan dan sebagainya. Kita akan berehat seketika, Cik Tiras ya. Yeah. Kita akan kembali semula dalam program Realiti Hartanah selepas ini. Kini, Realiti Hartanah. Baik, kita kembali semula dalam program Realiti Hartanah pada waktu ini bersama-sama dengan saya Natasha Aimi di Radio @TV, dan kita bawakan Encik Tiras Deva Rajpal pada waktu ini yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan di My Property Data. Dan waktu ini kita nak tanyakan tentang My Property Data ya, Encik Tiras ya. Adakah My Property Data mempunyai informasi tentang harga julat rumah yang mampu dibeli oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Okay, untuk jawab soalan ni, actually dia lebih kepada think logically pendapatan rakyat Malaysia untuk sekarang ni. Okay, kalau kita mengikut Jabatan Statistik Malaysia, pendapatan median isi rumah Malaysia sekarang adalah 5,873. Itu untuk median. Okay, kalau kita tolak EPF, tolak SOKSO, semua tu, so maybe kita hanya tinggal 5,200.
So kalau lepas kita tolak saraamnya, peminjaman your bank loan, Betul. your Komitmen lain. komitmen semua tu. So maybe you hanya dah tolak lebih kurang 2,000. Okay, so bank hanya akan bagi pinjaman sebanyak 60% saraamnya. Setiap bank dia berbeza, tapi lebih kurang 60% daripada debt service ratio kita. Okay, that means contoh kalau kita hanya tinggal 3,000 contoh. Okay, daripada 60% tu, that means kita hanya mampu sebanyak 1,800 untuk pinjaman rumah maksimum. Okay, so makna kata kalau harga 1,800 yang kita mampu bayar untuk sebulan, harga rumah yang kita mampu beli lebih kurang 360,000. Okay, yang tu kalau kita bergaji 5,800. Ya. Okay, tapi berapa orang yang bergaji 5,800 Tepat kan? sekali. Memang itu soalan yang saya nak tanyakan, bagaimana untuk mereka yang di bawah daripada nilai gaji itu? Okay, so bagi golongan B40, let's say gaji diorang dah lingkungan 4,000, dan lepas tu lah komitmen apa semua, maybe yang diorang mampu maybe hanya 1,000. Okay, daripada 1,000 tu, so harga rumah yang kita mampu beli dalam lingkungan 100 ke 200,000 je. So which is kalau ikutkan di pasaran memang sangat rendah lah tawaran perumahan yang dalam lingkungan harga tu kan. Memang sangat rendah. So that's the range lah. So best to say dalam 100 ke 200 dan juga 200 ke 300. Baik. Jadi kelayakannya itu ya tadi? Kelayakan secara amnya lah, sebab ikutkan golongan yang what you call the largest group adalah B40. Okay. Betul. So kalau kita nak ambil secara keseluruhan, I rasa lebih afdal kalau kita tengok pada golongan yang lebih paling besar lah. So I rasa yang tu yang the range yang rakyat actually currently dah mampu lah. Baik, tadi macam Cik Tira sebut adalah mereka yang bergaji 4,000 ya, B40, B40. Bagaimana pula untuk mereka yang mempunyai gaji mungkin 2,000? Sebab realitinya, realitinya memang kita lihat masih ada mereka yang bergaji 1,200, 1,500, 1,800, 2,000, 2,300. Betul. Ada yang dah berkeluarga, ada anak-anak lagi kan? Bagaimana ya? Mungkin ada jalan penyelesaian ke? Untuk Cik situasi ni, yang ni dia agak subjektif lah kan. So bagi pendapat saya, the only way kita boleh buat adalah dengan meningkatkan dengan membuat inisiatif sendiri untuk meningkatkan gaya hidup kita sendiri. Maybe kita buat maybe hashtag dua kerja ke, maybe you kena buat investment, saving. That's the only way. Kalau ikutkan dengan harga pasaran, dengan your earning contoh macam 2,000 ke lebih bawah tu, impossible. Almost impossible to get a property. So memang wajib you buat tingkatkan your initiative, then earn more. Kita kena cari pendapatan alternatif. Baik ya, jadi itulah mungkin ya jalan penyelesaian yang boleh dilakukan, kerja, tambahan kerja, investment, kan dia buat part time dan sebagainya untuk memberi peluang pada diri sendiri sebenarnya memiliki rumah sendiri. Okey, baik, dan kita nak tahu juga bagaimana pula dengan permintaan dan juga penawaran rumah ini di kawasan luar bandar ataupun mungkin di kawasan ibu-ibu negeri mungkin. Bagaimana pula situasinya? Ada perbezaan tak? Okey, penawaran ni dan permintaan sentiasa ada. Okey, dia tak pernah berkurang. Semua orang perlukan rumah. Tak pernah ada orang kata okey, saya tak nak duduk rumah, saya nak duduk bawah jambatan. Tak ada. Memang setiap orang perlukan rumah. So, permintaan ada, tapi supply tu, adakah penawaran sejajar dengan permintaan? Selalunya yang terjadi adalah mismatch. Contoh kalau di luar bandar, kalau kita jual harga properti yang maybe lebih 500,000, tapi tak sejajar dengan pendapatan penduduk tempatan. Kalau penduduk tempatan kat situ maybe dia earning mungkin dalam 4,000. Dia orang tak akan mampu untuk beli rumah yang harga 500,000 di kawasan tu. So mismatch, what I would say dekat sini dia dia punya supply dengan demand tak sejajar. Okay. So yang tu yang tengah berlaku yang tu yang menyumbang kepada what we call lambakan lah, overhang. Property overhang ni vastly sebab mismatch ni. Baik, okey. Menarik juga tentang harta tanah ataupun properti yang tidak dapat dijual disebabkan begitulah lebih banyak lagi properti daripada permintaan. Exactly. Dia sebenarnya mungkin permintaan tu tinggi, permintaan tinggi, betul. Kemampuan tu yang tidak ada. Permintaan tinggi. Contoh yang tinggi maybe yang perlukan rumah adalah harga lingkungan 200 atau 300. Tapi yang dibina mungkin banglo 7 tingkat. Oh, itulah dia. Tapi yang which bukan yang in demand.
Bukan yang tu yang in demand. Dia buat something like yang bukan in demand, yang memang out of reach. Baik. So jadi itu yang berlaku. Dia macam tidak menepati sasaran yang Cik Tiras. Tidak menepati sasaran. Mungkin menepati sasaran untuk golongan kayangan maybe. Baik, okey. Menarik juga kan bila kita bincangkan situasi inilah, kita berbincang dari sudut realitinya. Ya. Dan kenapa itu berlaku? Kenapa dah kita tahu mungkin permintaan banyak daripada golongan sekian-sekian. Tetapi bila kita tengok yang dihasilkan itu dapat memenuhi satu kelompok yang lain yang kadang-kadang dah tak perlu dah untuk dia pun. Betul. Kenapa ya Cik Tiras? Okey, yang ni dia lebih kepada penafian, Biasanya sebelum membuat sesuatu development, biasanya kita akan buat study. Bila ada buat study, market study, everything, kita dah tahu what's the market rate, harga semasa untuk kawasan itu, apa semua kita dah memang dah tahu. Tapi bila kita menafikan faktor tu, tapi kita mula bina something like apa yang kita nak. Kita bina something yang actually market tak perlu pun. Tapi dia teringin nak bina something fancy, something dengan swimming pool, dengan sky pool, dengan everything, but that's not what the market need. So what I'll say is maybe best kalau back to follow the market study balik, follow jangan don't deny the facts. Baik. Okey, so jadi kena hidup dalam realiti lah kita kata. Hidup dalam realiti, exactly. Baik. Okey, kena happy sama-sama. Exactly. Baik. Kita okey, bila cerita tentang macam itulah kan, rumah yang tak mampu dibeli, hanya mampu ditengok saja kan. Kalau kata harga rumah terlalu tinggi, lepas tu tak mampu pula dimiliki oleh rakyat tempatan, bagaimana dengan implikasi pula? Cik Tiras, implikasi terhadap pasaran tempatan ataupun dalam industri sendiri. Okay, dia macam ni. Okay, kita ambil contoh Hong Kong lah. Paling sesuai. Dia punya living cost sangat tinggi. Cost untuk hartanah lagi tinggi. Okay. So, dia dah sampai tahap tak mampu nak beli rumah. Betul. So, dia hanya mampu untuk sewa. Sewa pula bukan sewa rumah teres, rumah semi-D ke apa. Dia just sewa rumah, bukan rumah flat pun. It's like kadang-kadang just sewa bilik yang betul-betul sempit. Yang betul-betul muat untuk satu katil single, bukan double satu katil single. And semuanya you kena squeeze dalam tu. So yang tu yang tengah berlaku di Hong Kong. So kita tak nak yang sama berlaku dekat Malaysia. Tapi yang tu impak yang boleh berlaku kalau makin ramai yang tak mampu untuk beli. So everyone akan mula consider untuk sewa pula kan. Okay. So the best choice, the best example kalau kita boleh tengok, actually macam Singapore. Singapore dia ada program HDB kan. So Housing and Development Board dia orang make sure rakyat Singapore ni mampu untuk memiliki rumah. So that's one of the initiatives that maybe we can look into also lah. Rather than kita terikut apa yang berlaku dekat Hong Kong ni, kita ambil negara jiran kita ni sebagai contoh. Baik, kena ada jalan penyelesaiannya ya. Definitely. Okey. Baik, jadi kita akan berehat seketika dan kejap lagi nanti kita nak tanyakan juga sesuatu yang berkaitan juga ya tentang industri hartanah ini dengan COVID-19. Semuanya seketika nanti kita akan kembali semula selepas ini. Teruskan bersama-sama dengan kami dalam program Realiti Hartanah di Radio TV. Kini, Realiti Hartanah. Baik, kembali waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya Natasha Aimi. Kita dalam program Realiti Hartanah ya, bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini Encik Tiras Dewaraj Paul yang merupakan pengurus pembangunan perniagaan di My Property Data. Okey, sangat menarik bila kita cerita tentang rumah ni. Rasa-rasa macam bila nak selesai kan, bila nak berpenghujung isu ini kan Encik Tiras Okey. Dengan jangkaan pandemik COVID-19 yang dikatakan lambatnya nak berakhir ataupun dia mengatakan mungkin tak akan berakhir. Contohnya begitu ya. Dalam masa terdekat lah terutamanya. Ya, apa jangkaan terhadap pasaran hartanah tempatan sendiri Cik Tiras? Okey, macam contoh yang saya bagi tadi, sebelum ni kita pernah ada pandemik virus Nipah di tahun 1998 dan juga SARS di tahun 2003. Okey. So time tu pasaran mengambil masa lebih kurang setahun hingga 2 tahun untuk pulih semula. Okay, actually dia bounce balik. Memang dia akan bounce balik. Cuma dia tengok pada time tu dia setahun hingga 2 tahun. Okay, then kita dah dapat balik momentum dia balik. Okay, but untuk kali ni pula mungkin akan ambil masa lebih sedikit
berbanding sebelum ni sebab I rasa COVID ni impact dia lebih besar daripada SARS kan. So akan mengambil masa mungkin lebih daripada setahun atau 2 tahun. Tapi menurut pada pihak bank, diorang punya loan punya application dah back to normal. Okay. So kita dah nampak dia punya pemulihan tu dah ada dah. Cuma bank pun dah mula makin strict lah. Dia dah mula makin strict untuk luluskan loan. Dia orang pilih sektor juga kan sebab Maksudnya permohonan ada, kelulusan belum tentu. kelulusan belum tentu. Reason dia contoh pulang pada kita kerja sebagai apa? Contoh industri mana kan? Kalau contoh macam industri macam yang affected lah, contoh aviation ke pelancongan, maybe dia orang akan lebih berhati-hati lah. Maybe kalau you ke dalam bidang yang macam buat glove getah, all this yang mask ni tengah Buat duit lah. memang buat duit lah kan. So yang ni mungkin dia orang memang luluskan senang-senang kan. Ya. So dia orang agak berhati-hati lah so that dia orang pun tak ter-effect dengan semua ni kan. Okey, baik. Dan bila cerita tentang situasi pandemik COVID-19, kita tahu harga pasaran hartanah menurun. Yep. Tapi kita ada persoalan juga. Sebenarnya waktu ini adalah waktu yang paling tepat ke sebenarnya nak beli rumah, dan adakah pembeli rumah ni akan survive untuk biasalah loan 30-35 tahun. Yep. Tiras. Bagaimana? Okay, kalau tanya the best time, actually now is the best time to buy untuk beli property. Sebab harga memang it's a buyer's market lah, kita panggil pasaran pembeli kan. Sebab ramai di luar sana yang agak desperate untuk nak jual property. So mungkin sebab ada yang nak unlock dia orang punya equity kan, dan ada yang mungkin dah hilang pekerjaan dan dia orang pun mungkin dah tak mampu nak service loan. Macam yang kata 30 tahun kan. So mungkin daripada kena rumah tu daripada dilelong, mungkin dia orang jual dulu. So now is the best time to buy property. So you boleh tawar menawar, you get a bargain deal. Time ni is the best time. What's Survival dia tu bagaimana? Survival wise Untuk Okay. jangka masa panjang tu. Sebab itu yang paling penting kan bila Exactly. loan panjang tu kan. dia macam ni, ukur baju pada diri sendiri lah. You better evaluate yourself, duduk tengok pada keadaan kewangan, not for the moment, but maybe for the next 5 or 10 years. Kalau you rasa your kewangan for the next 5 or 10 years memang you boleh confirm you boleh survive, then I don't think it's a problem. I don't think memang you kena evaluate diri sendiri. Tapi kalau semuanya kalau cukup-cukup, kalau you rasa you bayar rumah ni you dah cukup-cukup, you takkan ada duit lebih, takkan ada saving, takkan ada what we call dana kecemasan tu kan. So I think it's quite dangerous lah untuk invest in a property for now. Baik. Okey, Cik Tiras, mungkin Cik Tiras boleh macam kongsikan idea sedikit kan. Untuk mereka yang mungkin belum memiliki rumah pertama pun. Sebenarnya dalam mereka nak membuat pembahagian komitmen bulanan itu. Okay. Sepatutnya asasnya perlu ada apa sahaja sepatutnya. Contohnya macam rumah satu, kereta kalau dapat satu sahaja, mungkin barang dapur, itu benda yang tiap bulan yang kita macam uncontrol lah kita panggil suka dikawal. Bil-bil dan sebagainya. Apa antara lain mungkin? Okay. Basic, sangat basic. Ada benda basic ni insya-Allah akan memiliki rumah. Macam tu. Okay, back to benda ni basic lah. Basic sangat. Actually semua orang tahu benda ni, tapi maybe dia orang tak practice. Betul. Actually lifestyle. Kalau kita mampu nak control lifestyle kita, actually I rasa kita mampu achieve banyak benda. Banyak benda yang kita boleh beli. Contoh lifestyle sekarang ni, maybe a coffee that we drink every day. Average I rasa dalam RM10 kan. Tapi kalau you boleh save that RM10, maybe banyak yang you boleh save. Lifestyle sekarang ni memang tak macam dulu. Kalau I time kecil-kecil berapa kali je go to a fast food kan. Betul. Tapi kalau sekarang ni fast food almost on a weekly basis lah. Yalah. So kalau kita boleh control lifestyle kita, then kita boleh saya tak kata kena berjimat sampai tak spend langsung dekat luar. Kena spend, but maybe in a moderate way. Maybe now we are not really tak dalam lingkungan moderate, maybe we are a bit more extreme compare dengan dulu. So but if we really can do all that, kalau kita boleh control diri kita, and keep the minimum commitment, macam you kata tadi, rumah tu memang wajib lah kan. Kereta tu I rasa wajib untuk semua orang, keperluan kan. Dia bukan kemewahan pun. Tapi kalau beli kereta tu pun
Tengoklah harga Tengoklah berapa. kalau ni kan jangan fresh grad terus ambil yang brand H or something kan. So maybe kita kena control semua tu lah. Baik. Okey, so jadi perancangan keuangan dia yang paling penting lah. Kena sentiasa tulis kan gaji berapa tolak apa. Betul macam diri saya ni, saya memang ada bajet untuk tiap-tiap bulan. So bajet tiap bulan tu saya dah letak dah. Okey, ni bayar rumah, ni bayar kereta, berapa yang ada lebihan, semua saya dah ada. So yang mana yang lebihan lepas saving tu ada lebihan tu baru akan spend untuk benda lain. So maybe kita kena bayar komitmen, then letak saving dulu. Lepas saving tu ada lebihan tu baru kita mula nak spend untuk maybe a bit lebih sikit lah, you know. Kan 3 bulan dah rasa macam nak makan fast food contohnya, pergilah Kan. tapi dah rancang dah awal Exactly. Selalunya kita guna term nak manjakan diri lah kan. Tapi kalau nak manjakan diri hari-hari pun tak nak juga kan. So kena manja hari-hari nanti lembik sebab manja sangat. Exactly. Tak macam tu ya. Right. Okey, baik. Apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan pula Encik Tiras kepada kerajaan, pemaju serta semua pemain sektor hartanah agar sektor ini mampu berdaya saing serta memberikan situasi menang-menang kepada semua pihak. Okay, in terms of kerajaan pula, okay, dia ada dua. Satu yang sedia ada dan the other one is yang apa yang boleh dilakukan lah. Maybe saya elaborate a bit on apa yang dah sedia dilakukan. Okay. Contoh bila kerajaan umum House Ownership Campaign ni, HOC, so kat situ dia orang dah buat pengecualian untuk stamp duty untuk property di bawah harga $1 juta. So daripada situ pun kita dah nampak kerajaan dah mula tolong dah. Actually it's a good initiative. Then ada pula 10% minimum discount. Discount minimumly lah. So dapat 10% kalau kita beli rumah daripada pemaju. Okay, itu pun satu inisiatif yang baik kan. Then lagi satu pula untuk merancangkan balik sektor hartanah ni untuk pembeli warga asing. Thresholdnya dikurangkan daripada sebelum ni kalau untuk KL $1 juta kan. So sekarang dah dikurangkan pada 600,000. So lebih banyak warga asing dia boleh beli. Dia lagi mampu. Dia maksudnya? dia mampu satu, then tapi dia akan mula beli, maybe dia invest pula lah beli. So at least kita boleh nampak jugalah peredaran ada pasaran itu exactly. naik. Sambutan dalam pasaran itu meningkat Exactly. Then the other initiative yang kerajaan buat baru ni pengecualian real property gain tax RPGT. So yang tu pun satu. So maybe yang house owner ni dia orang akan mula jual rumah kan daripada simpan je kan, maybe dia orang fikir dia orang fikir terus kan keluar macam apa hang fikir. Okay, so maybe dia orang tak nak jual sebab takut pada cukai RPGT kan. So maybe after this dia orang dah maybe more willing to sell. Okay, that's another one lah. Baik. Okay, that is yang dah sedia ada. Okay, yang inisiatif yang boleh dilakukan pula in terms of kesedaran data. Baik. Okay, macam sekarang ni I rasa kesedaran data untuk di kalangan rakyat Malaysia sangat-sangat kurang. Rendah. Okay, so what we can do is maybe boleh educate the market untuk gunakan data sebelum buat apa-apa keputusan. You know, so that bila kita guna data ni kita tahu harga rumah ni berapa yang harga pasaran dia. So kita tak terlebih bayar kan. So sebab method yang sama digunakan oleh jurunilai, you have to value. Dia orang guna harga market. Dia masih gunakan data untuk untuk tentukan harga property tu. Baik. So kalau kita ada access to data, then maybe pembeli boleh buat better decision lah. Baik. That is in terms of kerajaan. Baik. Okey. Baik. Dan nampaknya itu saja bahasa yang kita ada sebenarnya. Encik Tiras, banyak kalau kita cerita tentang hartanah ini, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih. Sama-sama. Untuk semua maklumat yang dikongsikan oleh Encik Tiras dalam program Realiti Hartanah pada waktu ini. Okey. Dan terima kasih sekali lagi kepada Encik Tiras Devaraj Paul, pengurus pembangunan perniagaan di My Property Data. Sekian saja untuk waktu ini. Okey, mewakili penerbit program iaitu Fahmi Idris dan saya Natasha Aimi, dan ini adalah program Realiti Hartanah di Radio @TV. Terima kasih Encik Tiras. Terima kasih. Stesen Berita Bisnes